Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jadikan kita sebagai orang yang sentiasa mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah pagi-pagi lagi kita mengunjungi abadian ini, kita mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kalau kita perhati pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia buat satu pencamai ataupun ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni adalah orang yang lalai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, apabila kamu tengok satu orang lalai ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksilah dia adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sama kalau tak beriman, saya rasa bukan mudah untuk tinggal tempat tidur, sama-sama waktu yang cukup sensitif kan, kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sanggup tinggal segala-galanya hadir rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu semua di antara pencamaian yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal orang itu beriman, di antara ciri mereka adalah ya'tad ataupun sentiasa ulalik ke masjid. Yang kedua, tuan-tuan semua, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberi kesempatan, alhamdulillah, setelah kita solat, di mana biasa kita dapat hadir dalam majlis ilmu, di mana besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidin fi sabilillah." Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tuan-tuan semua kemuliaan ataupun istimewa ataupun nilai tambah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mari masjid. Nabi kata, siapa-siapa yang mari masjid aku, walaupun hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tuju kepada Masjid Madinah, tapi dia juga termasuk pada semua masjid lah. Siapa-siapa yang mari masjid tujuan kebaikan, antara tujuan kebaikan ialah ya ta'allamahu, dia mari untuk belajar, ataupun yu'allimuhu, ataupun dia mari untuk mengajar kebaikan, fahuwa bi manzilatil mujahidin fi sabilillah, dari segi kedudukan mereka adalah sama dengan taraf orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita nak pergi jihad macam dulu kemungkinan suka pada hari ini. Ini sebahagian daripada tuan-tuan semua mujahadah ataupun sebahagian daripada keistimewaan yang diletak sebagai apa, dia sama taraf dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia sanggup korban segala-galanya mari masjid kan, semata-mata untuk menerima kebaikan, sama ada belajar ataupun mengajar. Tolonglah semoga Allah Subhanahu wa taala letakkan kita dalam kumpulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu termasuk dalam kategori al-mujahidin fi sabilillah, iaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk hari ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bicara tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala ni, dia dua lah. Pertama sekali jaminan dalam kehidupan dunia, jaminan rezeki, jaminan keberkatan hidup, jaminan segala kebaikan.
Kemudian satu lagi adalah jaminan di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala ketempatkan kita dalam kumpulan yang comel ataupun syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sittu majalisil mu'min dhaminun 'ala Allah ta'ala ma kana fi shay'in minha fi masjid jama'ah wa 'inda marid aw fi janazatin aw fi baitihi أو عند إمام مقسط يعزره ويوكره أو في مشهد جهاد رواه الطبراني في الكبير والبزار. Muslimin dan muslimat sekalian, ini satu hadis yang insya-Allah saya rasa sama-sama kita cuba bagi perhatian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini adalah beberapa golongan manusia yang dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, hadis ini adalah satu hadis yang diriwayat oleh satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, seperti mana biasa, sebelum saya masuk kepada kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengar sikit cerita tentang siapa sahabat yang meriwayatkan ataupun berkongsi hadis ini kepada kita, iaitu Abdullah bin Amr bin As As-Sahmi Al-Qurashi. Satu peribadi di mana kita tengok dari segi apa dia keturunan dia adalah daripada daripada Quraisy, dan ikut cerita mengatakan dia telah menerima Islam sebelum daripada ayah dia. Lepas tu kita dapati di kalangan sahabat radhiyallahu taala, kadang-kadang setengah tu memang masuk Islam lebih awal daripada ayah dia dan lebih awal daripada mak dia. Biasanya kadang-kadang anak-anak nak ikut ayah, tetapi ada kadang-kadang kebaikan itu didahului oleh anak. Dengan kata lain, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada anak dia lebih daripada ayah, lebih awal daripada ayah dia. Dan kalau kita kaji sejarah dia, tuan-tuan semua, dikatakan kana min ubadis sahabati wa ulama'ihim. Dia ni termasuk dalam golongan yang kuat beribadat di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia di antara dia ni orang alim di kalangan sahabat radhiyallahu taala. Di mana kekuatan dia tuan-tuan semua, antara contoh kuatnya ibadat dia ni, dia puasa setiap hari. Peringkat awalnya dia panggil puasa semua lah. Dia puasa semua ni bukan cala-cala orang. Kita sebulan 3 hari pun ada payah. Kat setengah-setengah hari itu setahun sekali pun tak boleh Ramadan kan. Ni dia ni tuan-tuan semua, di antara kekuatan yang dicatat dalam sejarah ialah dia ni memang puasa setiap hari. Yang kedua pula ialah dia boleh khatam Quran setiap malam. Hari boleh lawai ke? Kan? Boleh khatam Quran setiap malam. Kan? Ini satu dia ni kehebatan yang Allah Taala bagi kepada Abdullah bin Amr bin As. Nak ceritanya, siapa peringkat dikatakan dia adalah di antara sahabat yang kuat beribadat. Tetapi kekuatan ibadat dia telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Pada satu masa Nabi tanya dia, Nabi kata, adakah kamu ni puasa seumur? Yang kedua, habis Quran setiap malam. Nabi ajak dia supaya benda tu berubah sikit lah. Okay. Walaupun comel beribadat ni, tapi Nabi ajak kesederhanaan. Nabi kata ginilah, Nabi tak galak dia puasa setiap hari. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dia puasa yang paling baik adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud seorang rasul tuan-tuan semua kan. Dia buat yang perkara terbaik. Antara terbaik dia adalah dia puasa sehari, kemudian dia selesai hari. Puasa sehari, dak sehari, puasa sehari, dak sehari. Itu kekuatan yang daripada dia ada pada Abu Daud. Ada Nabi Daud alaihi salam. Lepas tu Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Amr bin As ni, kata dia ginilah, supaya tukar budaya tadi, makna habis-habis tingginya puasa lah, mana puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. Kemudian yang kedua pula segi baca Quran. Quran 30 juz semalam ni tuan-tuan semua tak? Bukan itulah, kita setahun tak habis 30 juz ni. 30 juz semalam ni satu kekuatan yang Allah bagi ke dia lah. Tapi Rasulullah tegur dia supaya benda tu berubah juga. Rasulullah ajar cara lah supaya habis masa apa dia ni 20 hari sekali ke, ataupun
ataupun 3 apa dia panggil 3 hari sekali dan sebagainya. Rasulullah SAW minta supaya dia ni jangan sampai gitulah. Rasulullah minta kepada supaya dia ni maknanya berlaku dalam bentuk kesederhanaan. Sebab kadang-kadang kalau penat sangat ni, takut satu masa tinggal, letih sangat, akhir sekali tertinggal habis. Kan? Itulah tuan-tuan semua di antara contoh kekuatan ibadat yang ada pada Abdullah bin Amr bin As mana dicatat dalam sejarah. Yang kedua pula tuan-tuan semua, dia adalah di kalangan ilmuwan, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dia ni, Abdullah bin Amr bin As, dia boleh nulis pada masa jahiliyah lagi. Cuma kita fahamlah ramai di kalangan Arab pada masa tu peluk Islam lagi dalam keadaan dalam keadaan jahil, dalam keadaan tak pandai menulis, dia tak pandai baca. Tak pandai baca, dia tak pandai menulis lah. Maka Allah Ta'ala tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia ni bagi kredit semua kalau banding orang lain. Dia orang terpelajar lah. Sebab tu kehebatan dia boleh menulis, boleh baca ni kan betul. So dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam gapo yang Nabi sebut dia nak tulis. Walaupun peringkat awal tak dibenarkan tulis selain daripada Al-Quran Karim. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita, Nabi kata jangan tulis man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa-siapa yang tulis selain daripada Quran maka hendaklah dia hapus. Maknanya tak dibenarkan tulis selain daripada Quran pada masa itu, di mana Quran dalam keadaan masa diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di sana ada beberapa peribadi yang diberi keistimewaan, boleh menulis kan, walaupun arahan awal tak dibenarkan, tapi di sana ada peribadi yang dibenarkan tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan Nabi ataupun kata-kata Nabi. Antara mereka yang diberi kebenaran adalah dia sahabat yang kita bincang pada hari ini ialah Abdullah bin Amr bin As. Tuan-tuan semua, sahabat ni dia bukan hanya sekadar dari segi ilmu dia hebat, dari segi ibadat, tapi satu lagi ialah dari segi jihad. Kan, sebab tu dikatakan dia ni keluar tempat yang jauh-jauh ke sana sini untuk perjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia pernah dilantik jadi gubernur di satu tempat nama dia Kufah, yang dilantik oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala. Dan tuan-tuan semua, kalau tengok dalam sejarah, dia mati pada tahun ke-65 Hijrah. Dan dikatakan pada masa itu umur dia 72 tahun. Itu tuan-tuan semua di antara sikit sebanyak ringkasan berkaitan dengan perawi hadis kita pada pagi ini. Abdullah bin Amr bin As tuan semua kata dia ambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia situ majalisil mu'min dhaminun 'ala Allah taala ma kana fi syai'in minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata dia, Nabi kata ni tepat bagi orang beriman, Allah Taala jamin kebaikan kepada dia. Ya, ada ni tepat yang Allah Taala jamin tuan semua kebaikan. Bila saya dah sebut tadi, boleh sebut jaminan adalah dia melibatkan jaminan kebaikan dalam kehidupan dunia, rezeki, keberkatan hidup, kebaikan hidup, kemudian kebahagiaan dan sebagainya. Yang kedua ialah jaminan apabila dia orang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, di mana jaminan utama sekali ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia tuan sebut tempat ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang Allah Taala jamin kebaikan. Cuba kita pakat tengok supaya dia ni tempat ni kita jadi tumpuan kita. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali tuan-tuan semua fi masjid jamaah, iaitu dia sentiasa berjemaah di masjid. Okay. Dia boleh ahli, kemudian dia semaya jemaah, semaya fardu jemaah di masjid. Itulah kehidupan dia. Okay. Kita harap gitulah kita. Saya tengok orang sama ni. Kita harap insya-Allah kita antara orang yang iltizam ataupun orang sentiasa istiqamah kita panggil semaya di masjid. Maka mana-mana orang yang boleh semaya masjid berjemaah ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhati kepada hadis-hadis lain tuan-tuan semua, dia antara jaminan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang sanggup tinggal rumah tangga dia, sanggup mujahadah tinggal segala-galanya, mari membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di masjid dalam keadaan berjemaah ini. Di sana ada beberapa perkara yang saya akan sebut sini. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, jaminan kebaikan ini adalah berlaku di mana
orang-orang macam ni kata Nabi SAW, dia berada di bawah naungan. Pertama sekali dia akan berada di bawah naungan pada hari akhirat. Di mana hadis kita dengar semua, apabila berlakunya kepanasan di hari akhirat tuan-tuan semua, maka di sana ada gulungan yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berada dalam lingkungan ataupun lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis selalu kita dengar Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dapat duduk di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Antara mereka ialah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, iaitu orang yang hati dia sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu semua jaminan kebaikan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Yang kedua pula tuan-tuan semua, di antara jaminan kebaikan pada orang semaya jemaah ni ialah dia bukan hanya sekadar semaya dinilai, bukan hanya sekadar jemaah di masjid, pergerakan dia, perjalanan dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di mana catatan kebaikan. Di mana kita dengarlah pergerakan dia, langkah dia dan sebagainya akan dicatat, akan diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat mengatakan tuan-tuan semua, ada satu Bani Salimah. Bani Salimah ni satu kumpulan lah, satu kabilah tuan-tuan semua. Dia duduk jauh daripada masjid, tapi walaupun duduk jauh tuan-tuan semua, dia sentiasa pergi masjid. Cuma hasrat dia kalau boleh nak duduk dekat masjid lah. Macam kita lah, kita kalau duduk dekat masjid, tamu-tamu kita nak tak kuat iman, kalau duduk jauh memang so tak mari kalau ke mana. Nak kalau boleh nak duduk dekat masjid. Itu hasrat Bani Salimah. Maka tuan-tuan semua, Nabi SAW, Nabi dengar hasrat dia, Nabi panggil buat dia. Nabi kata, ya Bani Salimah diyarakum tuktabu asarukum diyarakum tuktabu asarukum. Nabi SAW mengatakan, wahai Bani Salimah, kata dia tak cadarlah supaya pindah dekat ni. Sebab Nabi tahu makna dia orang ni walaupun tak dekat dia akan mari masjid. Kalau kita tu isu lain lah kan. Nabi kata tak usah, Nabi kata dia rakum duduk tempat kamu lah, kata Nabi SAW. Tak usah marilah sini, kata dia. Tak usah mari pindah dekat lah. Itu mana saya sebut tadi lah. Boleh jadi maknanya sebab Nabi boleh jadi Nabi tengok dah melalui apa dia pengalaman Nabi SAW. Dia orang ni walaupun duduk jauh dia akan sampai ke masjid lah ke mana pun. Nabi bagi cadang dengan dia. Nabi kata dia rakum duduk tempatmu lah. Nabi kata tak usah pindah marilah. Sebab apa tuan-tuan semua, tuktabu asarukum, di mana pergerakan kamu, perjalanan kamu daripada kampung kamu, daripada tempat kamu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut 2 kali dalam riwayat ini. Nabi kata diyarakum tuktabu asarukum, diyarakum tuktabu asarukum. Nabi kata duduk tempat kamu lah, di mana pergerakan kamu, kesan-kesan perjalanan kamu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita pernah dengar hadis Nabi SAW, pergerakan kita mari masjid tuan-tuan semua, satu langkah kebajikan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu langkah pula ialah Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga tuan-tuan semua, antara jaminan kebaikan kepada orang yang mari semaya ataupun berjemaah di masjid ni adalah Allah Taala ampun dosa dia dan angkat darjat dia. Kan? Ini yang selalu kita duk bincang semua lah. Kan? Maknanya kita nak kembali kepada akhirat ni, kalau boleh kita nak supaya Allah Ta'ala hilang habis segala kesalahan-kesalahan kita. Sebab itulah saya pernah sebut berbagai-bagai cara Allah Ta'ala bagi rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW, kaedah untuk menghapuskan dosa dia orang. Kan? Nak pastikan supaya apa dia dikembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dosa-dosa dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai-bagai cara. Antaranya tuan-tuan semua ialah apa dia ni, dia mari masjid itu di antara apa dia ni adalah satu cara pada penghapusan dosa. Macam saya sebut tadi lah, pergerakan dia, perjalanan dan sebagainya akan diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi pula ialah Allah Taala akan angkat darjat. Kan, naik pangkat kita panggil, walaupun tak nampak cara zahirnya tuan-tuan semua. Kan, tapi Allah Taala dalam hadis ni confirm, Nabi kata dia akan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma barang dekat darjat ni boleh kena tak nampak begitu lah. Kalau mana dengan pakat dunia lain juga duk kejar belakang dia nampak 41 ke 40 berapa ke kan, dia nampak sebab tu dia sungguh. Tapi hak ni adalah orang beriman saja ya, dia nak kan, dia faham maknanya confirm darjat nak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
nak buktikan bahawasanya apa yang saya sebut ni ada sandaran yang disebut oleh ulama lah, yang saya dah kata apa dia ni dosa dia apa muka mereka, apa dia derajat dia akad ke. Ada satu riwayat daripada Imam Tirmizi rahimahullah taala, Nabi SAW sabda, Nabi kata, ala unabbiukum bima yamhullahu bihi minal khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi tentu semua satu masa Nabi cuba lontar satu soalan kepada para sahabat lah. Lontar soalan ni bukan kerana nak jawapan, tapi nak supaya sahabat ni bagi perhatian kepada apa yang akan dibicarakan oleh Nabi SAW. Nabi ni kadang-kadang Nabi berbagai-bagai bentuk, Nabi bawa satu uslub ataupun gaya bahasa bagaimana nak menarik sahabat Nabi SAW supaya perhati dan ambil berat apa yang akan diperkatakan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang mari dalam bentuk persoalan ni bukan nak guna jawapan. Macam kita lah, kadang-kadang kita kecek macam apa gaya bahasa tu macam soalan, tapi rupa-rupa kita nak bagi benda. Nah, saya pernah sekali masa nak pergi kahwin dulu, Cik Emil kata mari kahwin sini 15 soalan kena jawab. Kejutkan kita lah jodoh lah, muka main depan ramai-ramai ni kan, nak jawab lah takut silap, walaupun kita ustaz dah pada masa tu. Dia kata biasa orang mari sini kena lepas 15 soalan, dia kata. Saya lihat belakang, ya Allah, kalau saya tak jawab saya ke mana kan. Bimbang bila-bila. Rupa-rupanya dia jawab, dia tanya dia jawab. Lepas lah kita. Dia sebut kita ada kata lepas 15 soalan kita ni berdebar bila-bilanya, nak jawab nikah lagi, nak jawab soalan tu lagi. Rupa-rupanya dia tanya dia jawab, sama masalah. Dalam hadis ni tu semua Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, munak kepada wahai sahabat-sahabat aku semua, aku nak bagi tahu kepada kamu beberapa amalan yang boleh, yang mana apa dia ni kelebihan dia adalah Allah Ta'ala kapun dosa-dosa kamu, kemudian Allah Ta'ala akan tingkatkan derajat kamu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala tua semua dia tak macam kita lah. Sahabat ni bagi gini memang jadi tumpuan dia orang. Kita ni sebut kita kata dak wa dak yalah. Tapi sahabat bila sebut kalimah ampun dosa kemudian diberi derajat yang tinggi, sahabat kata bala ya Rasulullah. So kami nak gapo dia amalan-amalan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, di antara yang Nabi kata kasratul khuta ilal masajid, iaitu orang yang banyak langkah ataupun orang yang jalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentu semua di antara jaminan, sebahagian daripada jaminan kebaikan yang kita lakukan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita boleh mari semaya berjemaah. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua lah, orang boleh mari semaya jemaah ni adalah di segi nilai pahala macamlah orang buat ihram haji. Besar pahala tuan-tuan semua. Sebab itulah bagi orang yang tidak ada kemampuan nak pergi masjid, nak pergi Mekah kerana kekangan duit ke apa semua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan bersih, ambil semaya siap dah. Dan mari masjid itu dah ambil semaya siap dah, bukan mari ambil di masjid. Tak salah. Cuma kemuliaan tu Nabi kata bagi orang yang dah berwuduk di rumah. Siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan bersih, berwuduk dah, pergi semaya jemaah. Macam kita pagi ni katalah, kita ambil siap di rumah kita ambil semaya. Mari semaya masjid, semaya jemaah kan, semaya fardu untuk berjemaah ni, subuh, asar, zuhur dan sebagainya. Nabi kata fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, pahala dia macamlah pahala orang buat ihram haji. Itulah tuan-tuan semua, ini bukan saya kata, ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita yang tuan-tuan betul lah Nabi sebut dalam hadis yang saya sebut tadi ialah apa kebaikan yang ada pada semua jemaah banyak sangat tuan-tuan semua. Antaranya ialah siapa peringkat nilai dia adalah sama dengan apa dia, pahala dia seperti dengan apa orang yang buat haji, orang buat ihram haji. Kan? Bukan maknanya tak boleh tak wajib haji tu wajib. Tak, dan kata tak usah pergi haji, tak apa sebab hadis kan tak, bukan kita tak. Haji tu wajib kena pergi, tapi kata maknanya di segi pahala dia. Batulah kembali kepada apa yang saya sebut tadi, bagi orang yang tak ada duit, tak ada kemampuan ke apa, kita agama lah ni tuan-tuan semua, di mana pahala ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala dia sama apa sepertilah pahala orang buat haji, orang buat ihram haji. Kemudian yang berikut tuan-tuan semua, jaminan kebaikan orang semaya jemaah ni adalah pergerakan dia, perjalanan dia pergi ke masjid.
Pergi kemudian balik, Allah Ta'ala kira dah dia dekat semaya dah. Kan? Biasa pahala semaya, masa semaya rupa-rupanya orang keluar daripada rumah dia ni sehingga balik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berada dalam keadaan semaya. Ditulis makna dia keadaan semaya. Semaya 10 minit ya. Kalau ke mana dak? Pergerakan kita tu kan start daripada rumah. Sebab tu ada riwayat mengatakan Nabi kata siapa-siapa keluar daripada rumah sehingga dia balik, fa innahu fi salatin, dia dianggap sebagai apa, dia dikira sebagai orang berada dalam solat. Macam kita sekarang, walaupun kita duduk cakoh ni, kita mari masjid kan, tapi nilai semaya itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian yang berikut tuan semua ialah nak ceritanya jaminan kebaikan solat jemaah ni. Kita bicara satu pun kita sebanyak dah. Tapi tak apalah, kurang-kurangnya jadi semangat, motivasi kepada kita supaya kita usaha supaya amalan berjemaah ni jadi budaya kita sampai kita diakhiri, sampai kita apa dia ni berakhir dengan kematian dan sebagainya. Kemudian satu lagi tuan-tuan semua, jaminan kebaikan orang sembahyang jemaah ni adalah Allah Ta'ala akan bagi cahaya ke dia di hari akhirat. Apatah lagi orang yang mujahadah mari pada masa gelap kan, masa sembahyang subuh ke ataupun sembahyang isya dan sebagainya, kadang gelap dia mari juga, usaha juga kan untuk mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam satu riwayat yang saya selalu sebut pada tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan basyiril masya'in fi zulami ila al masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkhabar gembiralah kepada orang yang mari masjid pada saat-saat gelap gelemak, dia mari juga. Subuh walaupun gelap dia mari juga. Isya walaupun gelap dia mari juga sembahyang di masjid. Nabi kata gembiralah orang macam ni dengan an-nur, dengan cahaya pada hari kiamat. Kan itulah kita nak sangat tuan-tuan, ni antara apa dia ni kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita di hari apa ni, di hari kiamat. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, orang mari masjid ni Tuhan sedia ada tempat dalam syurga dah. Kita setiap kali kita mari kan, Allah Ta'ala sedia tempat dalam syurga dia. Ni hadis yang sahih tuan-tuan, bukan hadis yang kosong-kosong dak lah ni. Hadis yang sahih, Nabi kata man ghada ilal masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata siapa-siapa yang berpagi-pagi mari masjid macam kita lah, hari pagi mari masjid, atau petang-petang waktu asar dia mari masjid katalah, ataupun apa dia ni waktu pagi pun dia mari, hari pun dia mari, malam pun dia mari masjid. Gapo Nabi kata adallahu lahu fil jannah, Allah Ta'ala sedia dalam syurga ni nuzulan, tempat khusus, tempat khas siapa dia setiap kali dia pergi masjid pagi ataupun petang. Inilah tuan-tuan semua antara apa dia ni kesemewaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi tuan-tuan semua jaminan kebaikan yang diberi kepada orang yang apa ni sanggup tinggal rumah tangga dia berjemaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama dia panggil tempat kebajikan, tempat jaminan yang pertama daripada nikah tadi. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah wa'indal marid. Yang kedua ialah kebajikan, jaminan kebaikan ketika mana dia ziarah orang sakit. Kan, dah banyak kali dah kita bincang masalah ziarah orang sakit ni. Kan? Maknanya dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala jamin kebajikan, kebaikan kepada orang yang sanggup apa dia ni susah payah, habis masa dia, habis tenaga dia, habis wang ringgit dia untuk ziarah orang sakit. Kan? Nah, sini antara salah satu daripada tempat yang dibincang dalam hadis ni ialah tempat yang akan dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut sikit tuan beberapa perkara lah, dan saya pernah sebut dah sebelum ni pun, tapi saya ulang balik tentang apa dia ni kebaikan atau jaminan kebaikan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang cakna kepada saudara dia dengan berziarah sebagainya. Antara tuan semua boleh pahala dan dapat redha Tuhan. Ni yang kita naknya. Kan, dalam hidup dunia yang kita nak sekali redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara tempat yang Allah Ta'ala apa redha ialah apabila kita ni pergi ziarah orang sakit. Okay. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah malaikat beristighfar kepada kita. Ada riwayat mengatakan sab'una apa dia ni yastaghfiru lahu sab'una malakin, di mana 70,000 malaikat berdoa kepada dia. Perjalanan dia batu pagi atau batu petang pun akan disapa oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dikatakan 70,000 malaikat beristighfar kepada dia. Ini tuan-tuan semua antara benda yang Tuhan macam saya sebut tadilah
kaedah-kaedah Tuhan apa dosa kita. Kan kesilapan yang berlaku dalam kehidupan kita ni banyak cara-cara yang Allah SWT bagi ruang kepada kita bagaimana kita nak apa ni supaya Allah Taala hilangkan kesalahan tadi. Dalam hadis ni maknanya 70,000 malaikat ni tu semua bukan sikit lah. Dan kita kena faham maknanya malaikat berdoa ni memang confirm akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mesti lagi kan, tapi malaikat makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tak pernah berdosa ni kan berdoa kepada kita, bukan satu malaikat tapi dikatakan 70,000 malaikat. Yastaghfirulahu 70 malak, maknanya malaikat beristighfar kepada orang yang zarah sakit. Kemudian yang tiga tuan semua ialah nuzulur rahmah. Kan? Orang zarah sakit ni adalah Allah Taala bagi rahmat ke dia. Dan rahmat ni antara barang kita nak lah, berkat, rahmat, keampunan tu 2-3 perkara tu memang antara agenda hidup orang Islam lah. Okay. Di antara benda yang orang Islam jadi tumpuan dan semaya kita pun ajar 2-3 perkara ni. Antaranya rahmat, antaranya keberkatan, antaranya keampunan. Kalau tuan-tuan perhati dalam kunut kita lah, kunut kita okay, ada barang-barang begini. Minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta rahmat, kemudian minta keberkatan. Hatta dalam apa kita baca Rabbi Fili itu juga situ dia mengandungi 3 perkara, rahmat, keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana benda-benda ini sentiasa disebut oleh Nabi, nak cerita penting lah. Kan dalam kehidupan orang Islam 3 perkara di antara apa dia 3 benda yang kepenting, dia 3 benda yang penting. Kan keampunan, rahmat dan keberkatan. Maka tuan-tuan semua di antara tempat rahmat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melalui kita ziarah orang sakit. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ada maridan khada fir rahmah. Siapa-siapa yang ziarah orang sakit, Allah Taala akan lingkungi dia dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan semua, ni barang-barang tak nampak belaka ni kan. Tapi kita beriman, dia beriman dengan perkara gaib, perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jaminan kebaikan juga pada ziarah sakit ni ialah sa'adatul qalb wa ridha. Maknanya hati kita bahagia. Hati kita rasa puas hatilah. Contoh macam mana tuan-tuan? Kita ziarah orang sakit, kita rasa sakit dah. Baru kita tengok orang sakit, rupa-rupanya kita ni sikit lah banding orang lain. Kalau mana? Kita duk cerita ke orang lama ni sakit. Apabila kita tengok orang sakit, rupa-rupanya kita ni sikit baru ni sebuah orang sakit. Tengok kaki atau darah dia kan. Dah. Kita rasa alhamdulillah kita ni tak banyak. Kan? Kita ni sikit sangat kalau banding dengan kesakitan yang dialami oleh saudara kita. Kan? Kadang-kadang dia boleh ubat jiwa kita tuan-tuan semua kan. Kita rasa kita letih dah. Kita rasa kita ni penat dah. Dia sebut ke orang semua kedai kopi sakit lah, situ sakit lah. Tapi bila gigi di hospital kita tempat sakit rupa-rupanya kawan ni sikit sebenarnya kalau banding orang lain. Kalau ke mana? Kadang-kadang main gitu. Kemudian tuan-tuan semua ziarah sakit juga dia boleh ubat hati kita. Dia boleh ubat apa kekerasan hati. Dan sebab tu dalam Islam kita diajar apa ziarah orang sakit. Diajar apa dia ni ziarah orang mati, ziarah kemudian diajar pergi kubur. Ini tuan-tuan semua antara benda yang boleh membina kekerasan hati. Hati kita ni kadang kerah. Kan? Tak saya terima nasihat orang kadang-kadang. Nak dengar orang tak boleh kadang-kadang ada semua jenis berlaku macam tu. Tu depan hati kerah. Kan? Maka antara kaedah untuk ubat hati kerah ni antaranya ialah kita ziarah orang sakit. Kan? Kita kerasa Allah Taala banyak yang bagi rahmat. Mana berlakunya di sana keinsafan yang berlaku dalam kehidupan kita. Lepas tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab apa ni tasawuf ke ataupun kitab akhlak ke, apabila ada bincang masalah hati kerah ni, maka di antara cadangan dia adalah kita ziarah orang sakit, kita tengok orang mati ataupun kita ziarah kubur. Itu di antara kaedah untuk mengubati kekerasan hati. Okey. Kemudian yang tiga tuan-tuan semua ialah daripada negara ni tempat Allah Taala jamin kebaikan ialah aufi janazatin ataupun apa dia ni ataupun tempat jenazah. Dia kita dah orang mati. Kan? Kita kira apa sangat ya kan kita, tapi rupa-rupanya di sana banyak pulangan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh yang tuan-tuan semua, tadilah macam saya sebut tadi, antaranya ialah dia boleh ubah hati kita. Dia boleh bina apa yang hati kita kerah tu boleh baiki dan sebagainya. Di antaranya Nabi sebut, Nabi kata kepada hadis, Nabi kata man tabi'a janazatan
wa shalla 'alaiha falahu qiratun wa man tabi'aha hatta yafrugha minha falahu qiratani asgharuhuma qila apa dia ni hatta yafrugha minha falahu qiratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa-siapa yang ikut jenazah, pergi tempat jenazah, bila berlaku kematian dia pergi. Pertama sekali tentu semua ini satu petanda cakna kepada kepada orang mati, kepada keluarga si mati. Kemudian yang kedua pula ialah hak kita orang hidup. Dalam hadis Nabi kata siapa-siapa yang pergi tengok orang mati, pergi tempat orang mati kemudian semaya. Bukan pergi di rokok tepi tidaklah. Dia pergi kemudian dia pergi semaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nilai kebaikan sini adalah falahu qiratun, dia akan dapat satu qirat. Kemudian kalau dia ada kesempatan pula dia pergi semaya, dia pergi atas kubur pula, falahu qiratan, dia akan dapat 2 qirat. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala kata dia qiratnya lah dia sebesar bukit Uhud. Maknanya 2 bukit Uhud kita akan dapat kalau kita boleh buat 2 perkara tadi. Tapi kalau habis-habis tak boleh pergi semaya saja pun tak apa dah, itu kita akan dapat 1 qirat. Dari segi nilai dia pahala sebesar bukit Uhud. Inilah tuan-tuan semua di antara ni rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita tuan-tuan pahala. Sebab itulah kita rasa syukur pada Allah Taala, kita di kalangan umat Nabi Muhammad ni kadang-kadang amalan sikit dinilai banyak. Kita umur tak banyak kalau banding umat-umat dulu, tapi maknanya amalan yang kita buat tu banyak, nilai tambah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pergi semaya sekejap sebenarnya nazah ni tak sampai 5 minit kalau mana tapi pengorbanan kita, usaha kita, doa kita dan sebagainya, rupa-rupanya cukup besar nilai insya-Allah SWT. Satu bukit besar tu pahala masa sebesar bukit Uhud. Kalau siapa-siapa pernah pergi Madinah dia boleh tengok masa ziarah kubur Hamzah ke apa semua tu, dia boleh tengok macam mana besarnya atau macam mana kubur dia panggil bukit Uhud sebagainya. Begitulah tuan-tuan semua ni di antara sebahagian daripada jaminan kebajikan kepada orang yang sanggup tinggal segala-galanya untuk hadir tempat jenazah, sama ada semaya ataupun sama ada semaya ataupun kalau dia ada kemampuan dia pergi kubur atas. Sebab itulah saya selalu sebut tuan-tuan semua, kalau mayat mari masjid ke apa tu, berhentilah sekejap ataupun sungguhlah sekejap kita semaya sebentar. Belahlah tak pergi masjid, tak pergi kubur, tak ada katakanlah kita ambil satu bukit pun tak apa dah, iaitu sebesar bukit Uhud mana kita bicara ni. Ni kadang-kadang ada semua itu warung doa. Ndak orang ada semua jenazah dah naik sunat tepi ni ataupun baca Quran. Saya rasa warung tak apa kena tu. Warung yang kena ialah kita besar patuh mana yang patut besar. Walaupun pahala boleh berlaku, tapi apabila bertemu 2 pahala ni kita mesti kalau bagi orang cerdik, bagi orang hebat, dia akan pilih pahala yang lebih besar. Kau lagu mana? Gitu. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua, yang keempat pula ialah au fi baitihi, jaminan kebaikan di rumah. Macam mana kebaikan di rumah ni tuan-tuan semua? Di antaranya ialah apabila kita masuk rumah kita bagi salam. Kita bagi salam. Ini adalah punca di antara punca kebaikan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk rumah kemudian kita bagi salam. Yang kedua pula kita berada di rumah pula kita tak menyusahkan orang lain jiran. Dia ada sungguh kadang-kadang jiran tak boleh nak duduk dekat tepi rumah dia tak. Kalau kita maknanya kita jaga di segi rumah kita jaga, kemudian di segi interaksi keluarga kita jaga, kemudian jiran-jiran kita jaga, insya-Allah rumah macam ni adalah rumah yang dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang saya sebut tadi tuan-tuan semua ialah rumah yang dijamin kebaikan ialah rumah yang yang mula dengan bagi salam. Masuk rumah dia bagi salam. Tuan-tuan semua, walaupun kita nampak benda biasa bagi salam ni sunat dan mengatakan, tapi rupa-rupanya masa kita masuk rumah ni dia adalah unsur atau kunci kepada keberkatan. Ramai orang nak keberkatan lah ni nak masuk rumah nak kebahagiaan ke apa semua rumah tangga bahagia ke orang panggil lah ni, banyak istilah-istilah Maka tuan-tuan semua di antara punca atau kunci kebahagiaan rumah tangga ni, keberkatan antaranya ialah bila kita sapa rumah nak masuk itu kita bagi salam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas kata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitik.
Nabi SAW mengatakan tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi pesan kepada Anas. Anas ni memang kita dengar seumur dah, dia rapat dengan Nabi dan pernah bersama dengan Nabi 10 tahun khidmat dengan Nabi. Siapa perikat Nabi panggil ya bunai, rapat sangat. Ya bunayya ni wahai anak lah. Nabi asal orang Arab ni kalau rapat ke apa semua dia panggil anak. Macam kita lah, kalau rapat sangat kita panggil anak. Anakku ke apa semua kan. Rasulullah SAW katanya, anak pesan kepada aku, ya bunayya idza dakhalta ala ahli, apabila kamu nak masuk rumah, kata dia, fasallim, bagi salam lah. Okay. Ini pesanan Nabi. Okay. Pesanan Nabi kepada Anas, fasallim, bagi salam lah kamu wahai Anas kepada ahli keluarga kamu, yakun barakatan alaik. Gapo dia pulangan kesan dia adalah Allah Ta'ala akan bagi berkat kepada kamu. Yakun barakatan alaik, Allah Ta'ala akan bagi berkat kepada kamu, kemudian berkat kepada ahli rumah tangga kamu. Ini tuan-tuan semua antara apa dia ni kunci keberkatan lah. Kita rasa yo ke, tapi tak tahulah Nabi kata gitu kan. Sebab itulah kita masuk gapo semua kita start dengan assalamualaikum ni doa lah, sejahtera kepada kamu sebagainya. Ini tuan-tuan semua dalam hadis ni jelas kepada kita lah. Ini satu daripada apa dia ni, dia panggil jaminan kebaikan bagi orang yang letak barang-barang gini, apabila bagi orang yang amat benda-benda gini apabila nak masuk umrah dan sebagainya. Ya. Mana pertama sekali dia masuk umrah dalam keadaan gitulah, budaya dia adalah budaya bagi salam. Ya, saya selalu sebut sama tuan-tuan semua, bagi salam ni jangan rasa pelik lah. Ya, kita kadang-kadang tak pernah bagi salam dah sepanjang hidup dah, berat kadang-kadang. Berat nak bagi salam ke bini, berat kadang-kadang. Tak berat. Bini pun kadang-kadang baru pelik, kadang-kadang mana tu lelaki bagi salam, nak mati dah kena tengok. Kalau tak pernah berlaku lelaki hidup pada dia, tu lelaki dia bagi salam. Tiba-tiba pagi tu bagi salam, mari mikir panjang, kecek anak dia. Kan abah pelik hari ni dia kata. Tak, pelik sikit abahmu hari ni, bapanya. Sekarang tak bagi salam, aku nikah dengan abahmu, dia kata dah 40 tahun tak bunyi bagi salam. Kau ada alamat dia. Padahal bukan masalah alamat ke apa dak kan. Ini Islam ajar bagi. Cuma kita tak pernah buat ya. Kan? Ya, kita tak pernah buat. Kena boleh orang puan macam tu juga kan. Masuk muhabbat assalamualaikum. Tak sadar. Kita kadang-kadang suka bagi salam kepada orang lain, kepada orang dekat tak bagi salam. Sedangkan kesejahteraan orang dekat pun nak juga kalau ke mana. Ya, orang dekat yang paling utama sekali lah dalam bina rumah tangga dan sebagainya. Ya, itulah kita start. Kalau kita tak pernah buat sebelum ni tuan-tuan semua, kita start lah. Kita start mungkin kerana saya tak, kerana Nabi ajak kita. Kan Nabi kata, wahai Anas, nak masuk rumah bagi salam lah. Yakun alaik, ayakun barakatan alaik, di mana keberkatan Allah Ta'ala kembali kepada kamu. Yang kedua adalah keberkatan kepada keluarga kamu. Inilah tuan-tuan semua di antara dia panggil tip, orang panggil ataupun kunci keberkatan dalam rumah kita ialah kita mula masuk rumah kita dengan bagi salam. Kemudian yang kelima tuan-tuan semua, yang kita panggil tepat jaminan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, au inda imamin muqsitin yu'azziruhu wa yuwaqqir, ketika dia berada di hadapan pemimpin yang adil. Dia support, dia tolong pemimpin yang bagus, dia bagi penghormatan kepada pemimpin yang bagus kan? Dia tak hina pemimpin yang bagus. Kemudian pula kalau ada gapo dia bagi nasihat kepada pemimpin dan sebagainya kan? Bukan cakting semua tak. Dia nampak mana pemimpin yang baik, dia support, dia tolong, dia doa dan sebagainya. Kurang-kurangnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu Allah Taala jaga dia, Allah Taala bagi kesejahteraan kepada dia, ataupun dia support kebaikan yang dia buat sebagainya. Itulah tuan-tuan semua antara benda yang, sebab pemimpin yang baik ni tuan-tuan semua, dia akan buat keberkatan dalam masyarakat, dia akan buat kebaikan kepada kita semualah kan. Sebab itulah dalam hadis ni Nabi kata, ini antara punca kebaikan juga ialah jaminan kebaikan kita bantu orang-orang yang macam ni. Jangan kita dah akak orang jahat. Akak orang jahat je dia pakai kita, ini masalahnya. Bila orang naik, orang modal tu naik dah, atau pemimpin tu modal, kita kena support dia, kita kena bantu dia, kita kena doa ke dia, kemudian kita kena hormati dia, dan kita kena tegur dia kalau dia buat silap dan sebagainya. Maka insya-Allah kalau ada sikap macam ni, insya-Allah jaminan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhir sekali tuan-tuan semua ialah, cara ringkasnya akhir sekali ialah au masyhad au fi masyhadi jihadin, iaitu apa dia ni, di tempat jihad kan, tempat perjuangan. Ini adalah jaminan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita lah ni jihad tak ada kan, ada cuma kita tak mampu nak buat. Kau yang kita harap jihad macam kita ni lah, kebaikan kita buat, kebaikan ataupun masalah ni sebahagian daripada jihad yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuma saya nak sebut sekitar tu semua di antara sikit sebanyaklah kaitan dengan jaminan kebaikan dalam berjihad ini kan. Jihad ni katanya Allah Subhanahu Wa Taala ialah perniagaan yang paling untung sekali. Tunjikum min azabin alim, dalam Quran sebut kan. Di sana ada amalan-amalan yang boleh selamat kamu daripada apa dia ni perniagaan yang paling beruntung. Antara yang disebut oleh Allah SWT ialah berjihad di Allah Ta'ala kan. Antara perniagaan yang untung kalau segi nego lah, maka jihad adalah sebahagian daripada perniagaan yang paling untung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, jaminan kebaikan kepada medan darah berada medan jihad ni tentu semua dia adalah orang berjihad ni dia melakukan amal yang paling afdal lepas daripada beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Sebab tu dalam satu riwayat Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kata dia, gapo dia ke amalan yang paling berkualiti sekali, amalan yang paling hebat sekali? Maka Rasulullah SAW jawab, Rasulullah kata, iman billah wa rasuli, beriman kepada Rasul. Kemudian sahabat tanya lagi, gapo dah pula lepas tu ya Rasulullah? Maka Nabi sebut ialah al-jihad fi sabilillah, iaitu orang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua, lagi pahala jihad ni ialah orang yang berpagi-pagi pergi jihad ataupun berpetang-petang pergi jihad ni lebih baik pada dunia dan bagai-bagai dunia. Kan, di segi nilai dia kan, orang keluar berjihad maka dia adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi tuan-tuan semua, di antara benda besar juga ialah orang berjihad ni fisabilillah, yang kata dia macam lagu puasa seumur, dia berqiyam seumur. Katakanlah dia berjihad sepanjang 20 hari katakanlah dah, maka 20 hari itulah dia derajat dia macam dia puasa seumur setiap hari. Kemudian bukan sekadar tu, kemudian dia berqiyam seumur tu, 20 hari itu dia anggap pada dia sentiasa berqiyam, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah tuan-tuan sebenarnya lain lah kalau kita bincang. Kita pernah sebut sebelumnya banyak kali tentang apa dia kemuliaan, kelebihan orang yang berada dalam medan jihad. Itulah tuan-tuan semua, dan perkara yang kita bincang. Saya ulang balik sekali lagi, yang mana kita haraplah insya-Allah moga-moga kalau tak ada 7 perkara ni kita buat so pun 2 pun kira kita cuba ikhtiar supaya benda tu berlaku dalam kehidupan kita. Sebab inilah amalan-amalan yang dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan dalam kehidupan dunia dan juga jaminan bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kesimpulan tuan-tuan, yang pertama sekali ialah melalui salat berjemaah. Yang kedua ialah ziarah orang sakit. Yang tiga pula ialah ziarah orang mati. Yang keempat ialah dia bina rumah molek. Rumah dia maknanya dia masuk rumah bagi salam, kemudian rumah dia tidak menyusahkan orang lain. Okey. Ni kadang-kadang rumah kan jadi orang tempat kata duduk belakang rumah dia pakat lari belakang. Memang tak tenang hidup. Waktu duduk mana tu. Okey. Kemudian yang kelima tuan-tuan semua ialah dia bagi bagi support kepada pemimpin yang adil, bagi penghormatan ataupun apa dia ni doa beri orang dan sebagainya. Kemudian yang keenam pula ialah melalui apa dia medan jihad. Ini antara tempat-tempat yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan kepada orang macam ni. Kita doalah tuan-tuan semua, semoga apa yang kita bicara ini bukan hanya sekadar maklumat kan. Kita doalah supaya kita boleh terjemah, kita boleh amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Moga-moga kita termasuk juga dalam golongan yang dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Setakat itulah saja untuk pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك